Dan satu lagi isu ataupun satu lagi keadaan yang menjadi perhatian ramai adalah masalah sosial dalam kalangan remaja Kelantan. Nampaknya semakin meruncing kes-kes berkaitan dengan rogol sumbang maram dan penyalahgunaan dada pion nyaba dan juga syabu semakin meningkat. Dan pada bulan Mac mengikut Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata bahawa gejala sosial remaja di kalangan Kelantan berada pada tahap yang serius dan ini dapat dilihat daripada statistik terkini di mana berlakunya peningkatan melibatkan golongan muda. Jadi apakah pandangan Datuk? Pertama gini, memang kita akui berdasarkan statistik. Tapi kita kena adil juga. Sebab bukan di Kelantan saja berlaku peningkatan ni. Gejala ni seluruh Malaysia. Kelantan ni sebahagian saja. Bukan kata di Kelantan meningkat, di Malaysia tidak meningkat. Satu, yang kedua, kemudian di Kelantan bila saya tanya pihak yang berkuasa, ialah kerana banyak report yang dibuat. Maka sebab tu statistik jadi banyak. Adapun di tempat lain, banyak yang tidak dilaporkan. Jadi statistik itu tidak naik. Itu beza dia aja. Orang Kelantan lebih concern untuk buat report. Maksudnya mereka ada awareness, kesedaran yang lebih tinggi. Itu. Kemudian yang kedua ialah kita tengok benda ni berlaku lah kerana kesan global. Sekarang ni dunia tanpa sempadan. Very difficult for you to control the youth especially. You kurung di dalam bilik lagi seronok sebab dia ada handphone di tangan. Dan ini antara ancaman besar yang menyerang negara kita pada hari ini ialah melalui handphone. Sebab itu sepatutnya benda ni ditangani oleh SKAM dengan lebih serius. Kena kontrol ini. Kemudian kalau tengok tentang dadah apa semua, agensi penguatkuasa ni bukan bawah kerajaan negeri. Agensi penguatkuasa ni di bawah kerajaan persekutuan. Jadi kalau berlaku sebarang kelemahan, kecuaian, bukan salah kami. Sebab itulah kita di Kelantan, bila kita ambil alih tahun 90 sampai hari ini, kita fokus lebih kepada pendidikan. Kita tangguh sekolah kita sendiri di bawah Yayasan Islam Kelantan tu ada lebih kurang 32,000 pelajar. Kos sebulan-sebulan untuk bayar gaji saja 9.5 juta. Sebab kita tahu antara cara untuk membangunkan negeri dan mengatasi masalah sosial ini ialah dengan memberi pendidikan kepada rakyat kita. Dan itulah jadi fokus kita. Jadi yang buat salah ni kita cuba atasi melalui pendidikan ini. Itu isu yang besar. Jadi ini yang kadang-kadang orang tak nampak ni. Tapi kena ada kerjasama yang mantap antara agensi persekutuan dengan agensi kerajaan negeri. Kemudian yang kedua ialah peranan ibu bapa. Bukan peranan kerajaan semata-mata. Sekarang ni kita tengok dalam dunia moden pada hari ini ramai ibu bapa yang tidak ambil kisah tentang tanggungjawab mendidik anak. Setengah tu dia serah pada sekolah saja. Dia tak peduli. Jadi ini this is wrong. From Islamic perspective dan from social perspective pun, sebab ibu bapa ni ada responsibility dia. You tak boleh biarkan cikgu saja didik anak awak. You sendiri kena didik dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai murni. Tapi kalau ibu ayah sendiri tak boleh jadi model kepada anak dia, macam mana you expect anak you boleh jadi baik? Jadi isu ni interrelated. Jadi kalau kita nak salahkan kerajaan semata-mata, itu bagi saya tidak adil. Kerajaan telah berusaha setakat yang dia boleh buat. Macam isu dadah di Malaysia lah. Bila orang ramai menagih dadah di seluruh negara, sampai hari ini tak boleh selesai. Bolehkah kita kata kerajaan Malaysia gagal? Is it fair kita kata? Betul tak? Jadi ia kena ada fairness dalam buat penilaian. Kerajaan ada responsibility, parents ada responsibility, masyarakat ada responsibility sendiri. Jadi masing-masing kena mainkan peranan supaya kita boleh selesaikan isu ini. Adakah Datuk berasa agak sinik bahawa PAS mementingkan ajaran agama dan juga nilai-nilai murni, sedangkan masalah sosial ni kadang-kadang dia berkaitan dengan sistem nilai dan juga ajaran mungkin tak begitu kuat. Jadi apakah kolaborasi antara these sebab tu your statement tu sedikit ada contradiction. You kata kita mementingkan nilai agama, sedangkan masalah yang berlaku ni kerana tak ada nilai lah. Orang isap dadah, orang mencuri, orang merogol, sumbang mahram ini ialah kerana isu nilai. Isunya isu nilai. Sebab tu kita Kelantan kita menekankan nilai. Jadi nilai itu melalui penekanan agama Islam. Agama Islam itu yang mengajar tentang nilai. Jadi sebab itu sekarang ni kita tekankan lagi. Lagi tekan supaya orang boleh realise mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Sebab yang boleh di-guide kita dalam hidup ni ialah agama. Kalau you biarkan kepada akal macam di barat itu, akal buat penentuan, akhirnya baik ini bergantung kepada kita punya taste. Kalau bagi pencuri, mencuri itu baik.
Bagi merokok itu. Tapi agama datang, agama Islam baik, agama Buddha baik, Kristian baik, dia ada standard nilai dia tu. Jadi ini yang kita cuba laksanakan dan terapkan di Kelantan. Setakat ini kesan bukan kesan. Setakat ini sambutan ataupun dia punya pencapaian macam mana? Bila menekankan nilai. Secara umumnya baik. Ada peningkatan. Cuma segelintir ni yang melakukan benda-benda yang tidak baik. Itu memang kita akui wujud. Tapi kalau you compare keseluruhan, majoritinya baik. Majoritinya baik. You tak boleh kata sekarang ni semua Kelantan jahat. Nampak tak? Macam orang masuk dalam penjara Malaysia berapa ribu. Takkanlah kerana berapa ribu dalam penjara kita kata the whole society is bad. Tak fair kan? Tak fair. Itu. Kalau ada 2-3 orang pemimpin parti yang korup, takkan kita kata the whole party is corrupt. Ya betul. Nampak tak? Jadi itu kena ada fairness dalam komen. Okey, jadi antara isu-isu sara hidup yang dihadapi oleh rakyat tempatan seperti masalah bekalan air merupakan masalah yang membelenggu penduduk setempat sejak bertahun-tahun. Jadikah selepas PAS menyertai Perikatan Nasional menjadi pemerintah di kerajaan pusat, jadi apakah rancangan-rancangan untuk menyelesaikan masalah-masalah bekalan air dan juga infra yang lain? Sebab nampaknya orang Kelantan mereka minta dan juga mereka harap kehidupan mereka dapat lebih baik selepas PAS menyertai kerajaan sebenarnya pusat. Kalau kita banding 30 tahun yang lepas dengan hari ini, sebenarnya sudah banyak improvement yang ada. Sebenarnya sudah banyak improvement di segi infrastruktur, di segi bekalan air itu memang sudah ada improvement. Cuma tak boleh selesai 100%. Sebab kita dinafikan hak lama. Sebab saya selalu sebut tentang sejarah. Kenapa kita menghadapi masalah air ini ialah kerana sikap UMNO pada waktu itu. Bila kita menang tahun 90, projek yang sudah diluluskan, dia panggil Baku, bekalan air Kelantan Utara, 600 juta, dibatalkan serta-merta. Tahun 90. Bila kita menang. Projek itu sudah nak mula. Tapi dibatalkan kerana UMNO kalah di Kelantan. Jadi 10 tahun itu kita tak boleh buat apa-apa. Duit tidak diberikan. Selepas 10 tahun, bila dibincang, barulah masa tu Dr. Mahathir melalui Daeng Zainuddin meluluskan 600 juta untuk bekalan air. Tapi 600 juta ni duit tu tak sampai. Duit tu disimpan di Kuala Lumpur. Kontraktor dilantik oleh Kuala Lumpur. Bila ada claim saja, barulah duit tu masuk melalui kerajaan negeri dan dibayar kepada kontraktor. Jadi kontraktor ni pula ada masalah-masalah teknikal. Ada projek yang yang terbengkalai. Ada projek yang tidak memenuhi spek. Jadi itu antara sebabnya. Dan lepas tu kita buat migrasi 2016. Sepatutnya bila kita buat migrasi, kita boleh dapat 2 bilion untuk selesai masalah air. Tapi bila kita migrasi, sign agreement pun kerajaan pusat tak lulus 2 bilion. Jadi kita terbantuk lagi. Jadi 20 tahun lebih kita ketinggalan. Sedangkan masa tu Penang dapat 2 bilion soft loan sehingga dia boleh selesai ampangan Mengkuang. Bila ampangan Mengkuang tu selesai, Penang ni selesai masalah air. Kami tak dapat. Lepas tu Johor dapat 2 bilion. Kita dapat 600 juta. 600 juta, lepas tu 600 juta yang kedua. Jadi kita tak boleh buat apa. Dan macam sekarang ni keperluannya sebenarnya lebih kurang dalam 7 juta ni. 7 bilion untuk selesai. Tapi alhamdulillah baru-baru ni pihak kerajaan melalui KASA telah meluluskan peruntukan ni 3 bilion untuk mengatasi masalah air. KASA adalah Kementerian Air dan sumber yang dipimpini oleh Datuk Tuan Ibrahim. Jadi sudah lulu baru ni, yang terbaru ni 3 bilion kita dimaklumkan. Jadi insya-Allah kita akan tingkatkan lagi usaha untuk memulihkan bekalan air. Tapi sekarang ni improvement sudah banyak. Kampus saya dulu waktu saya mula jadi ahli parlimen dulu pun masalah air juga, air keruh, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Tapi alhamdulillah selepas di-upgrade sikit-sikit alhamdulillah sudah selesai. Dan memang ada kawasan yang memang ada problem. Kita akui. We accept the fact. Kita tak pernah deny. Tapi kita berusaha. Dan insya-Allah kita bagi masa pada kita, duit sampai, insya-Allah kita boleh improve a lot.